Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada Puan Arbia Madahiri selaku pensyarah bagi subjek BMMB 3113 Perkamusan, Peristilahan dan Penterjemahan Bahasa Melayu. Baiklah, berikut merupakan pembentangan kami daripada kumpulan 5, iaitu kaedah menterjemah dinamik atau moden bagi kaedah penyamaan fungsian dan kaedah adaptasi. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Nama binti Asmin, Nurhaida Arbin, Nur Syazwani Muhammad Shah, Siti Salina binti Abdul Aziz dan Surani Nur Hashim. Seterusnya, kaedah yang akan kami bentangkan ialah kaedah menterjemah dinamik atau moden, iaitu kaedah adaptasi dan kaedah penyamaan fungsian. Kaedah penyesuaian atau adaptasi. Konsep kaedah penyesuaian atau adaptasi. Penyesuaian merupakan kaedah yang menggabungkan beberapa kaedah seperti modulasi, transposisi dan persamaan. Yang kedua, pemilihan kaedah yang sesuai bergantung kepada pelbagai faktor, iaitu ringkas atau kompleks sesuatu teks, jenis atau fungsi teks seperti risalah, atau teknikal. Namun, pada bahagian bidang teks pula seperti sastera, agama, sains atau teknikal dan peringkat teks untuk kanak-kanak sekolah rendah atau sekolah menengah dan juga pengajian tinggi. Sehubungan itu, seorang penterjemah haruslah berhati-hati dan peka dalam memilih kaedah yang bersesuaian, dan ada kalanya kaedah-kaedah tersebut boleh digabungkan dan kebiasaan juga boleh dipisahkan. Yang ketiga, kaedah penyesuaian dianggap sebagai kaedah terjemahan yang paling bebas, iaitu menurut Newmark 1981, kaedah penyesuaian ini berarti padanan yang sudah diterima pakai antara dua situasi. Namun dalam kes-kes tertentu, penterjemah perlu mencipta satu situasi baharu yang mempunyai persamaan yang hampir dengan bahasa sasaran, dan situasi yang terhasil mungkin telah dirombak berdasarkan budaya dan cita rasa pembaca dalam bahasa sasaran. Contoh kaedah penyesuaian atau adaptasi iaitu contoh dalam bahasa Inggeris, He kissed his daughter on the mouth, dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu iaitu dia memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Terjemahan ini mempunyai beberapa elemen atau pertukaran istilah. Hal ini kerana dalam budaya Inggeris, seseorang bapa yang pulang dari perjalanan yang panjang akan mencium bibir anaknya, tetapi situasi ini tidak wujud dalam budaya Melayu. Oleh itu, situasi ini memaksa penterjemah mencipta situasi baharu yang mempunyai kesan maksud yang sama sekaligus tidak menyalahi budaya bahasa sasaran. Seterusnya, kita pergi kepada kaedah terjemahan moden ataupun dinamik yang kedua, iaitu kaedah penyamaan fungsian. Seperti yang kita tahu, sifat sesuatu bahasa sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya. Sifat ini menyebabkan sesuatu idea yang dianggap mudah difahami dalam sesuatu bahasa menjadi sukar difahami dalam bahasa lain. Maksudnya di sini, mungkin maklumat itu dalam bahasa Melayu, tetapi bila diterjemah kepada bahasa Inggeris, ia menjadi sukar. Jadi kaedah yang dapat digunakan untuk atasi kesukaran tersebut ialah kaedah penyamaan fungsian ataupun padanan. Kaedah ini merupakan satu kaedah yang menterjemah fungsi ayat supaya dapat memberi reaksi yang sama kepada pembaca terjemahan seperti mana reaksi yang diterima oleh pembaca teks sumber. Jadi keperluan untuk menggunakan kaedah terjemahan ini terhasil daripada situasi yang terdapat dalam bahasa sumber dan penterjemah perlu mencari padanan fungsi yang sesuai dalam bahasa sasaran. Seterusnya, berikut merupakan contoh kaedah penyamaan fungsian, iaitu dalam bahasa Inggeris as like as two peas, yang membawa maksud dalam bahasa Melayu iaitu bagai pinang dibelah dua. Peribahasa ini tidak boleh diterjemahkan secara literal atau secara peniruan kerana mempunyai maksud yang bersifat kebudayaan. Jika diterjemahkan secara literal akan menjadi as like as two peas, iaitu seperti dua kacang. Maksud ini tidak bersesuaian dengan kehendak dalam bahasa Inggeris tersebut kerana ia bersifat kebudayaan. Kerana as like as two peas ni sebenarnya membawa maksud bagai pinang dibelah dua ataupun pasangan yang sama cantik atau sama padan. Baiklah, contoh yang kedua bagi kaedah penyamaan fungsian iaitu
Too many cooks spoil the broth. Maksud di sini, 2 nakhoda, 1 kapal. Peribahasa ini tidak boleh diterjemahkan secara literal atau secara peniruan kerana mempunyai maksud yang bersifat kebudayaan. Jika diterjemahkan secara literal atau akan menjadi too many cooks spoil the broth, membawa maksud terlalu banyak tukang masak merosakkan sup. Sekian, terima kasih.